Hari ini tajuk ataupun sosok tubuh yang saya sangat merindui dia. Saya teringin untuk berjumpa dan bersembang dengan beliau, iaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kena ada tahu perasaan teringin nak berjumpa, sebab mereka ni ahli syurga. Manusia yang duduk di atas dunia, kemudian bukan Rasulullah yang bagi tahu dia ahli syurga. Jibril turun ketika itu Rasulullah di dalam rumah bersama dengan Sayyidatuna Khadijah. Tuan-tuan puan-puan pi umrah dekat Marwah, ada pintu kan? Keluar pintu tu belah kanan 15 meter je. Itulah rumah Rasulullah dan Sayyidatuna Khadijah. Tanya mutawif. Waktu mutawif bawa kita sa'i Safa Marwah sampai di Marwah yang terakhir tu, bagi tahu kat mutawif, ustaz, ustazah tunjuk sat tapak rumah Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah, isteri yang paling disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dicemburui oleh wanita-wanita lain. Rumah. Waktu Nabi duduk di dalam rumah itulah, tuan-tuan puan-puan kena dalami sirah tu, kisah kehidupan Nabi menghabiskan masa selama lebih kurang 25 tahun satu rumah dengan Sayyidatuna Khadijah. Di dalam rumah itu, ketika itu datang Jibril alaihissalam. Jibril kata, wahai Muhammad, sekejap lagi Khadijah dia sekarang ada di dapur. Atatka ma'aha ina'un fihi idamun. Wahai Muhammad, Khadijah ada di dapur. Ada di dapur tu saya ulas, saya hurai hadis ni. Wahai Muhammad, Khadijah sedang siapkan makanan. Wanita terkaya Mekah waktu tu, Tan Sri Khadijah binti Khuwailid, jutawan. Bahkan ada yang sebut 1/5 harta Mekah adalah milik Khadijah. Punyalah kaya. Walaupun sekaya itu, bila saya cerita sekarang ni, Sayyidatina Khadijah inilah yang tinggalkan perniagaan dia, khidmat kepada suami dia, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, lelaki terbaik alam, berkahwin dengan seorang wanita terbaik alam, Khadijah bintu Khuwailid. Apa benda lagi yang Khadijah ni buat? Kita baca hadis ni, Khadijah ni duk siap makan Nabi tiap-tiap hari. Dia tak harap kat bibi, walaupun bibi 3 orang dalam rumah tu. Dia tak harap kat bibi untuk buat sarapan suami dia, walaupun ada 2 bibi dalam rumah tu. Tetapi Khadijah, Jibril mai jumpa Nabi. Jibril kata, wahai Muhammad, Khadijah duk siapkan makanan untuk kamu. Sekejap lagi dia bawa makanan. Ada minuman, ada makanan. Makanan pun dia buat, minuman pun Sayyidatuna Khadijah buat. Fa idza hiya atatka. Sagi waktu dia angkat makanan hidang depan kamu, faqra alaiha salam min rabbiha. Bagi tahu kat dia, Tuhan dia sampaikan salam kepada dia. Allahu Akbar. Allah kirim salam. Allahu Akbar.
Lama dah hadis ni saya baca lama dulu waktu belajar di Syria dulu. Hadis ni. Termenung saya. Lama saya baca hadis ni, saya tengok lama, saya kata faqra min rabbiha faqra alaiha salam min rabbiha. Wahai Muhammad, Allah sampaikan salam dekat dia. Punyalah mulia. Nabi tak pernah kecil hati dengan Khadijah, tak pernah. Kalau dengan Sayyidatuna Aisyah, Nabi pernah kecil hati tak? Ada, banyak kali. Tapi bukan yang bergaduh, berperang mulut. Sebenarnya Aisyah kutuk Nabi macam yang sebahagian kita lah sebut. Panggil nama suami dah, tak panggil suami dah, tak panggil abang dah. Panggil nama je. Hang pun sama, Mae. Tinggal Mae dah. Nah, jaga bergaduh kita tinggal panggil nama je. Sayyidatuna Aisyah pernah dengan Nabi, dia kecilkan hati Nabi. Tapi yang biasa ni lah. Isteri lain mai, Aisyah kata, tu pendek tu mai dah. Dia sebut pendek. Nabi merah muka. Nabi kata, wahai Aisyah, perkataan kamu kalau dibuang di dalam lautan yang luas, seluruh laut itu akan bertukar menjadi busuk dan kotor. Rasulullah duduk rumah Aisyah, isteri lain buat main makanan, buat main cakotiau dengan udang apa semua. Contoh ni. Aisyah geram, dah duduk rumah kita pun buat main makanan juga. Dia pun kata, pendek tu buat main dah, makanan you. Sonok lah tu, you. Wanita, isteri-isteri Rasulullah pun wanita. Tetapi yang saya suka dengan susuk tubuh ini ialah dia tak pernah mengecilkan hati Rasulullah walaupun sekali. Khadijah bintu Khuwailid. Tak ada dalam sirah diceritakan. Kalau Sayyidina Hafsah ada, Sayyidina Safiyah ada, biasalah kecil-kecil ni. Sayyidatuna Aisyah pernah kecilkan hati Nabi, ada berlaku sedikit. Tapi Khadijah tidak. Radhiyallahu anha. Sehingga Allah sampaikan salam. Seolah-olah Allah sebut kepada Khadijah melalui Jibril. Wahai Jibril, bagi tahu kat Khadijah, assalamu alaiki ya Khadijah. Siapa yang menciptakan kesejahteraan? Allah. Allah menyebut kesejahteraan kepada Khadijah. Assalamu alaiki ya Khadijah. Macam mana nak jawab? Takkan nak jawab Waalaikumsalam. Saya pun mendoakan supaya Allah mendapat kesejahteraan. Nak buat macam tu? Di sini kata para ulama, cuba lihat akal Khadijah. Bukan sahaja wanita tercantik Mekah, bukan sahaja wanita nombor 1 terkaya Mekah, dia juga ketika itu rupa-rupanya wanita yang paling bijak dalam kota Mekah, nombor 1. Khadijah. Jarang orang letak nama anak Khadijah. Dia kata, kampung Ustaz. 2024 dah. Orang letak Farisha, Edison Rajan. Orang nak letak Khadijah, tak maulah Ustaz. Rugi. Ada barakahnya nama itu. Letak dengan anak, letak nama cucu. Ada barakah yang sangat besar. Wanita yang tak pernah menyakitkan hati Rasulullah, beliau tempat pertama dalam syurga. Subhanallah. Ajib, kalau tengok cerita dia, ajib. Jibril kata, wahai Muhammad, bagi tahu kat Khadijah, Allah sampaikan salam. Dan aku juga sampaikan salam kepadanya. Wahai Muhammad, bashirha. Saat lagi bila dia bawa makanan dengan minuman untuk kamu, Khadijah bawa saat lagi, bagi tahu berita gembira dekat dia, dia ahli syurga. Allahu Rabbi. Bagi tahu dekat dia, dia ahli syurga. Seolah-olahnya Allah pesan dekat Jibril, wahai Jibril, turun pi ke Muhammad dengan Khadijah,
kirim salam dengan Khadijah, kata aku sebut Assalamualaikum ya Khadijah, bagi tahu dekat dia dia ahli syurga, dan bagi tahu dekat dia aku dah bina rumah dengan dia untuk dia dalam syurga. Pi bagi tahu. Subhanallah. Tinggal perniagaan duduk dengan suami. Paling kaya dalam Mekah. Tinggal perniagaan, khidmat dengan suami. Tuan-tuan tengok. Dia yang angkat makanan, Nabi balik, dia yang tunggu depan rumah, dia yang waktu Nabi turun daripada Gua Hira hari pertama jumpa Jibril. Hari pertama jumpa Jibril. Berpeluh-peluh Nabi, pucat muka Nabi, nak berjalan tak boleh sebab rumah Nabi dengan Khadijah di Mekah. Jumpa Jibril di mana? Madinah ke Mekah juga? Cuba jawab ngak orang Kuala Terengganu. Siapa jawab betul boleh balik awal. Siapa jawab betul boleh tangkap gambar di sini sekali. Ni. Tak boleh lah duduk atas ni. Sini. Duduk atas ni melampau lah. Jumpa Jibril tu di Mekah. Kali pertama jumpa Jibril di Mekah. Waktu Nabi, dia sebelum jadi Rasul, dah kahwin dah dengan Sayyidina Khadijah. Rasulullah berkahwin, Nabi umur 25. Sayyidatina Khadijah umur 40. Sayyidatina Khadijah sudah berkahwin 2 kali. Kedua-duanya wafat. Atiq dengan Hindun Abu Halah. 2 orang. Bekas suami Sayyidatina Khadijah, kedua-duanya dah wafat. Kemudian Sayyidatina Khadijah membesarkan 3 orang anak. 2 lelaki, 1 perempuan. Anak-anak dengan 2 bekas suami beliau. Dia membesarkan, mereka ni jaga anak-anak sampai dia umur 40. Orang duk sebut tentang Muhammad. 1 lelaki yang dah lah handsome, baik pula. Dia tak angkat tayar, dia tak angkat tayar motor melepak di kedai. Satu Mekah kenal lelaki ni. Sudahlah sangat kacak. Terkenal pula sebagai seorang lelaki yang baik dan taat dengan ahli keluarganya. Muhammad ibn Abdullah. Lepas berkahwin tu, umur Nabi 30-an, lepas 30-an, Nabi suka duduk sendirian. Sebab Mekah banyak buat program maksiat. Mekah buat program dengan konsert, dengan menari, tari menari apa semua. Nabi tak suka. Nabi tidak suka. Nabi tidak menyembah berhala. Sebelum menjadi Rasul pun dia tak sembah berhala. Dia tak pernah tunduk dan berdiri di depan berhala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pernah. Bila Nabi tengok suasana di Mekah dengan minum araknya, dengan sembah berhala, dengan tari menari, dengan perzinaan, Nabi bawa diri. Siapa yang pernah pergi umrah, dia boleh tahu jarak daripada Masjid Haram nak pergi ke Jabal Nur, Gua Hira. Tempat yang Nabi suka naik, Nabi daki Gua Hira dalam sejam ada tak daki Gua Hira? Saya pun lupa dah, saya naik dah Gua Hira. Berapa minit lah? Daki Gua Hira dalam berapa? Siapa tahu? Semua muka tak pernah naik. Takkan tak pernah naik ni? Benar kan? Berapa jam naik? 1,5 jam. Okey, dalam 1/2 jam. Saya lupa lama dah. Saya pergi naik sekali saja sebab tak bolehlah tiap-tiap kali pergi buat umrah naik Gua Hira buang masa. Sekali cukup untuk kita feel macam mana Nabi naik dulu, kita pergi tengok tempat barakah sebagainya, sebab yang lain kita nak duduk dalam masjid. 1 rakaat sama macam 100,000. 1 buah kurma yang kita bagi kat orang lain seperti 100,000 buah kurma. Yang ni ramai orang terlepas pandang. 1 rial kita bagi kat orang susah tak di tangan dia seperti 100,000 rial di luar tanah haram. Sebab tu jangan buang masa di kedai makan, jangan buang masa di kedai jubah, jangan buang masa tiap-tiap kali naik Gua Hira, jangan. Sekali cukup. Saya pergi sekali, lepas tu okey dah, cukup dah. Saya dah tahu, oh tempat dia tenang.
tempat dia tenang. Nabi suka duduk seorang diri. Sebab tu kalau di Kedah saya tinggal di Sungai Petani. Antara tempat yang tenang, saya naik berpuluh-puluh kali untuk baca Quran, saya naik berfikir, saya naik duduk sorang-sorang. Gunung Jerai. Di puncak Gunung Jerai, tinggi, sejuk di atas sana, kena pakai jaket. Saya naik dekat je dengan rumah, naik dengan kereta. Tapi dia sangat tinggi, lebih tinggi daripada Jabal Nur, Gua Hira. Dekat nak jadi Rasulullah selalu ke situ. Nabi uruskan keluarga, Nabi uruskan anak-anak, Nabi uruskan rumah, Nabi uruskan pekerjaan, sebagainya. Tak jelas apa tadi? Kena tak dekat dah. Nabi uruskan semua, keluarga, rumah. Nabi bawa bekal, Sayyidina Khadijah siapkan bekal, Nabi pun naik. Kadang Nabi naik sehari, kadang Nabi naik 2 hari, kadang Nabi naik 3 hari, 4 hari begitu ke Gua Hira. Nabi duduk seorang-seorang. Nabi duduk, Nabi beribadah. Waktu tu solat belum difardukan sehari 5 waktu. Nabi solat pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat. Ikut saki-baki syariat Nabi Ibrahim. Adalah zikir, ada Nabi munajat di atas Gua Hira. Nabi suka duduk di situ, tenang. Kalau kita naik Gua Hira hari ni pun dia begitu. Dia tenang, satu tempat yang seronok. Tak ada siapa. Kemudian sampailah umur 40, datang Jibril dengan rupa manusia. Nabi pun tengok Jibril masuk dalam Gua Hira tu, boleh duduk dalam 2-3 orang dalam tu. Masuk dalam gua tu, Jibril datang. Bila Jibril datang, Nabi pun tengok. Nabi tak kenal, sebab orang Mekah semua Nabi kenal. Mekah tidaklah sebesar Kuala Terengganu, Mekah kecil saja. Orang dia mungkin dalam 1,000-2,000 macam tu je, wallahu alam, ataupun tak lebih 5,000. Saya tak pasti, tapi tak lebih 5-10 macam tu lah. Orang dia bukan bandar yang terlalu besar. Maksudnya Nabi kenal setiap penduduk Mekah. Bila Jibril datang dengan rupa paras seorang manusia lelaki, Nabi tengok. Nabi tak kenal. Jibril pun peluk Nabi, suruh baca Quran. Wahyu pertama yang turun iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 1 sampai ayat 5. Itulah wahyu pertama. Kemudian Jibril lepaskan Nabi, Jibril tinggalkan Nabi. Waktu Nabi dalam keadaan kebingungan, Nabi pun turun. Nabi tak tahu lelaki tu siapa, apa yang dia baca, kenapa dia paksa aku baca, kenapa dia kata aku utusan, kenapa Nabi kebingungan. Nabi turun, Jibril tayangkan tubuh badan dia, rupa paras, bentuk fizikalnya yang asli. Waktu Nabi turun tu, Jibril tunjuk rupa paras dia dengan 600 sayap, menutup ruangan barat ke timur. Waktu itu Nabi kali pertama melihat makhluk yang Nabi tak pernah tengok. Nabi nak pengsan, nak rebah dah, habis lembek dah, lutut Nabi dah lembek lembut, Nabi nak rebah. Waktu itu Nabi gagahkan turun daripada situ, naik binatang tunggangan. Saya kira kalau binatang tunggangan, kalau keldai, daripada situ nak ke Mekah mungkin dalam 30 minit kan, dalam 40 minit begitulah, setengah jam 40 minit sebab binatang tunggangan tu. Maka Nabi pun balik sampai ke rumah. Tuan-tuan boleh, puan-puan boleh bayangkan rumah Nabi di Marwah tu lah. Di situ Nabi pun masuk. Sayyidatina Khadijah seperti biasa dah tunggu suami dia kan. Bila Nabi sampai, Sayyidatina Khadijah dah tunggu di depan. Benda ni kita tak buat, perempuan. Kita tak buat. Menunggu suami ni kita tak buat. Kita banyak kerja lain, ustaz. Masuk sendiri ya. Oh, nak tunggu dia pula. Kita basuh baju, kita tengok. Kita sapu sampah, kita lah masak, kita lah jaga anak, nak suruh tunggu dia pula, ustaz. Lemak lah. Baru satu ayat saya sebut, dah jawab macam-macam dah. Tapi nak jadi ahli syurga Firdaus, ni tengok wanita ini kan.
Dia dah ready. Bila Rasulullah balik, Khadijah sudah ready. Nabi buka pintu, Nabi kata, "Zammiluni, zammiluni." Nabi kata, "Selimutkan aku, selimutkan aku." Khadijah sambut Nabi. Khadijah tengok muka Nabi berpeluh. Tubuh badan Nabi berpeluh. Muka Nabi pucat, badan Nabi pucat. Sayyidah Khadijah sambut. Sayyidah Khadijah pun bawa Nabi dekat katil. Tengok ni. Ini yang terbaik tadi. Kita suami balik demam, pergi cari sendirilah katil tu. Macam tak tahu pula bilik kat mana. Nak manja-manja pula. Ayat. Suami demam betul tau. Sayyidah Khadijah lah yang bawa. Dia selimutkan suami dia. Rasulullah selimutkan. Dia tunggu suami dia. Sampai Nabi tenang. Baru dia tanya, "Kenapa bang?" Itu terjemahan bahasa kita lah. Wallahu a'lam, apa yang Sayyidatina Khadijah panggil Rasulullah ketika itu. Belum jadi Rasul. Panggil Muhammad ke, panggil abang ke, panggil baby ke. Termuntah no hari ni hari ni punya ni. Baby sayang lah, apalah. Dinda, kanda. Dinda. Tak apalah, tak ada masalah pun, tak haram pun, bagus. Tapi apa Sayyidatina Khadijah panggil suami beliau? Kita teringin sembang. Dulu panggil Rasulullah panggil apa? Kan nanti dalam syurga boleh ziarah. Jom ziarah rumah Khadijah saat. Dia selepas Nabi tenang, baru Sayyidatina Khadijah tanya, "Kenapa bang? Apa yang jadi ni? Kan, kenapa balik dalam keadaan ni? Keadaan begini?" Nabi pun kata, "Wahai Khadijah, aku rasa hidup aku akan susah. Aku rasa hidup aku akan musnah, wahai Khadijah. Sebab tadi aku didatangi sekian. Dia cerita, Nabi cerita, Rasulullah cerita sekian. Di sini kali kedua kecerdikan Sayyidatuna Khadijah. Luar biasa kecerdikan Sayyidatuna Khadijah. Islam tak ada ketika itu. Rasul tak ada ketika itu. Orang jauh, masyarakat ratusan tahun tak kenal syariat. Tetapi bila Nabi cerita kepada Sayyidatuna Khadijah, "Wahai Khadijah, tadi datang lelaki sekian, aku rasa habis dah hidup aku." Maka Sayyidatuna Khadijah sebut satu ayat yang mana ayat ini milik Sayyidatuna Khadijah, kekal ditulis sampai hari ini di dalam kitab sirah. Sayyidatuna Khadijah kata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, abang, la yukhzika Allah abada." Demi Allah, Allah tidak akan merosakkan kamu. Abang orang baik. Tengok. Dia kata abang orang baik. Allah tak akan menyusahkan abang. Puan-puan sekalian, adakah zaman tu mereka sudah percaya kepada Allah? Jawapannya, ya. Mereka sudah kenal Allah. Sebab tu Kaabah mereka tahu itu adalah Baitullah, rumah Allah. Kalau tanya mereka siapa yang menciptakan alam ni, mereka akan sebut Allah. Waktu tu orang Mekah, sebelum kedatangan Rasulullah lagi bahkan, mereka tahu Allah, pemilik alam, Maha Esa. Bukan berhala yang ada di keliling Kaabah tu, mereka tahu. Berhala itu hanyalah perantaraan bagi mereka. Mereka mensyirikkan Allah ketika itu. Mereka tahu. Mereka mensyirik dan menduakan Allah. Maka Sayyidatuna Khadijah, dia kata, "Wahai abang, Allah takkan merosakkan abang. Abang orang baik. La yukhzika Allahu abada. Innaka latasilur rahim. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Wa taksibul ma'dum." Itu ayat emas dia. Itu adalah ayat emas Sayyidatuna Khadijah. Buka kitab sirah, tengok ayat emas tersebut. Termaktub dalam semua kitab-kitab sirah.
Tidak diubah ayat daripada Sayyidatina Khadijah. Dia kata kat suami dia, kata, abang, Allah takkan musnahkan abang. Allah takkan rosakkan abang. Abang orang baik. Satu Mekah kenal abang. Abang selalu tolong jiran. Abang selalu tolong orang-orang susah. Abang selalu tolong orang yang dizalimi. Sayyidatina Khadijah ketika itu dia menyenaraikan kebaikan suami dia. Dia menyenaraikan kebaikan suami dia. Dia sebut satu-satu. Allah akan menjaga kamu. Kamu orang baik, abang. Tenang ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tenang. Nabi tenang. Nabi seronok. Ada seorang wanita yang sangat kuat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberikan kata-kata semangat. Memberikan bantuan kepada Rasulullah. Semua sudut. Masa Khadijah bagi, kewangan Khadijah bagi, buah fikiran Sayyidatina Khadijah bagi ke Nabi. Sokongan moral yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia semangatkan suami dia ketika itu. Nabi pun jadi tenang, Nabi pun jadi seronok. Khadijah kata, wahai suami, terjemah wahai suami lah kot, wallahu alam, wahai suamiku, esok jom kita pergi berjumpa dengan sepupu aku, Waraqah ibn Naufal. Dia dah tenangkan suami dia, dia bagi kata-kata semangat kepada suaminya, dia bagi sokongan moral kepada suami dia. Dia tak tuduh yang bukan-bukan kepada suami dia. Nampak tak? Dia tak kata kat suami dia, ni buang terbiak ni, orang tua ni. Tak pernah balik menggeletar tubuh badan macam ni. Orang tak pernah. Tengok tengok perbezaan Sayyidatina Khadijah. Semua kebaikan yang dia buat, Sayyidatina Khadijah pergi cari pula inisiatif lain. Macam mana lagi nak bantu suami aku. Dia pun teringat, ada sepupu nama Waraqah ibn Naufal, pakar kandungan kitab Taurat dan Injil. Orang Arab, Quraisy. Arab Quraisy juga. Dia pernah menyalin beberapa kitab Taurat dan Injil. Nama Waraqah ibn Naufal. Isteri yang baik Sayyidatina Khadijah. Bukan sahaja dia bantu suami dia, dia tenangkan suami dia, dia pergi cari pula macam mana nak tolong ni suami aku ni. Macam mana nak selesaikan masalah dia. Dia kekeliruan. Muhammad kebingungan. Muhammad kekeliruan. Muhammad dalam keadaan tertanya-tanya. Macam mana nak bantu suami ni? Nak tahu perempuan nampak? Maka dia pun pergi, dia pergi jumpa sepupu dia. Dia balik, dia beritahu kat suami dia. Dia kata nanti sehari dua, abang dah sihat, kita pergi jumpa Waraqah, sepupu saya. Rasulullah seronok. Sayyidatina Khadijah ni satu isteri yang memudahkan kehidupan Rasulullah. Selang beberapa hari, bawa pergi jumpa Waraqah ibn Naufal. Bawa pergi, Waraqah bin Naufal ni pakar kandungan Taurat dan Injil. Beriman kepada Allah. Tapi waktu itu tak ada Rasul. Maka bila sampai, Sayyidina Khadijah kata, wahai sepupu. Dalam bahasa Arab dia panggil ya ibna'am. Ya ibna'am, wahai sepupuku. Wahai sepupu, kita tak panggil wahai sepupu kan. Arab dia begitu, ya ibna'am. Dia kata, dengar apa yang Muhammad nak cerita. Maka Waraqah pun kata, wahai Muhammad, cerita. Apa yang kamu jumpa? Benar apa yang berlaku ni? Nabi pun cerita, wahai Waraqah, aku selalu naik ke Gua Hira sekian. Sampai satu hari aku didatangi sekian. Dia suruh aku baca, dia beritahu kat aku bahawa dia sekian. Ketika aku turun dari Gua Hira, aku menampak satu sosok tubuh yang begitu besar. Ratusan sayap dia. Laki ni. Makhluk itu. Malaikat Jibril lah. Yang berupa jadi malaikat tadi. Maka dia pun habis cerita kepada Waraqah. Waraqah pun kata, wahai Muhammad, innahu an-namusul akbar alladhi ja'a Musa alaihi salam. Makhluk yang datang kepada kamu itu adalah malaikat yang datang kepada nabi-nabi sebelum ini. Dialah yang berjumpa dengan Musa
malaikat itulah yang berjumpa dengan sekian. Waraqah cerita, wahai Muhammad, kamu akan menjadi rasul terakhir umat ini. Wahai Muhammad, kamu akan menjadi rasul terakhir umat ini. Mereka akan memerangi kamu apabila kamu bawa dakwah ini. Mereka akan kutuk dan hina kamu selepas ini. Mereka akan sekian. Mereka akan mengusir kamu daripada bumi Mekah. Waktu tu Nabi berhenti. Nabi kata, awamuhrijiyahum. Wahai Waraqah, adakah sampai mereka menghalau aku keluar daripada bumi Mekah? Waraqah kata, ya. Puan-puan sekalian, Nabi Muhammad tak boleh nak terima benda tu. Akal dia. Sebab apa? Sebab apa bila Waraqah cerita bahawa penduduk Mekah akan menyiksa Muhammad, kutuk Muhammad, mendustai Muhammad, bunuh Muhammad dan usir Muhammad. Kenapa Nabi tak boleh nak terima benda tu? Sebab penduduk Mekah menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka panggil Nabi Muhammad apa? Penduduk Mekah panggil Nabi kita As-Sadiqu, orang yang bercakap benar. Sebahagian penduduk Mekah panggil Nabi kita Al-Amin. Al-Amin. Tak panggil panggilan Muhammad, panggil Al-Amin. Apa Al-Amin? Satu manusia yang dipercayai. Sampai macam tu sekali. Ketika ramai penduduk Mekah khianat dengan harta amanah, ketika ramai penduduk Mekah tipu di antara satu sama lain, ketika mana penduduk Mekah hobinya berperang, ketika mana penduduk Mekah tidak menjaga amanah yang ditinggalkan, Rasulullah dipanggil Al-Amin. Seorang yang amanah. Bila Nabi masuk dalam masjid satu hari, orang panggil apa? Itu Al-Amin sudah datang. Dia ni kita semua percaya. Begitu panggilan kepada Rasulullah. Penduduk Mekah semua sayang Muhammad. Tiba-tiba Waraqah kata mereka akan mengusir kamu. Maka Nabi pun kata, wahai Waraqah, apakah sampai mengusir aku? Waraqah pun kata, ya wahai Muhammad. Tidak ada Rasul yang bawa ajaran ini kecuali mereka akan disakiti. Mereka akan didustakan. Mereka akan dibunuh bahkan. Mereka akan diusir daripada kampung halaman mereka. Nabi pun termenung je. Waktu tu boleh bayang macam mana Rasulullah nak mula bawa cabaran besar. Waktu itu kita boleh bayang macam mana Rasulullah nak mula bawa seorang diri. Cabaran yang besar, bawa Islam. Hari ini ada 2 bilion orang Islam, umat Nabi Muhammad. Nabi bermula dengan seorang diri menjadi Rasul. Dia pun balik rumah. Orang pertama yang Nabi dakwah namanya Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Orang pertama yang Nabi dakwah. Bila Nabi dakwah Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Khadijah pun sebut, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa kamu adalah pesuruh Allah. Jadilah Khadijah waktu itu makhluk pertama dalam alam ini yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama yang masuk Islam, bukan kanak-kanak, bukan lelaki dewasa, bukan hamba abdi, bukan di kalangan siapa, tapi manusia pertama yang menyebutkan syahadah di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah isteri baginda sendiri, iaitulah Sayyidatuna Khadijah. Sebab tu Nabi sayang sungguh dengan Khadijah radhiyallahu anha. Lepas jadi Rasul, harta kekayaan Khadijah digunakan untuk membantu Rasulullah menyebarkan Islam. Tengok. Untuk menyebarkan Islam. Sebelah orang isteri Nabi, hanya seorang sahaja yang lama Nabi hidup dengan dia, paling lama, iaitu 25 tahun. Beliau adalah Sayyidatuna Khadijah. Lepas ni balik
boleh buat nota tu kan, 25 tahun. Nombor 2 yang paling lama dengan Rasulullah adalah Saudah bintu Zam'ah. Isteri Rasulullah nama Saudah, 13 tahun. Nabi berkahwin bukan untuk nafsu. Kerana hampir semua isteri Rasulullah adalah janda. Dan bukan orang muda pula tu. Beberapa aja yang muda. Yang lain, isteri nombor 2 Nabi nama Saudah. Isteri pertama Rasulullah nama Khadijah. Khadijah wafat, baru Nabi kahwin lain. Sepanjang Khadijah hidup, Allah tidak mengizinkan kepada Rasulullah untuk mengahwini wanita lain. Perasan tak ni? Waktu Khadijah hidup, Allah tak pernah izinkan Rasulullah untuk berkahwin dengan mana-mana wanita. Menghormati Sayyidina Khadijah, menghargai kebaikan dan pengorbanan Khadijah, baru layak macam tu. Sebab baik sungguh. Lepas Sayyidatina Khadijah meninggal, Allah yang arahkan, kahwini sekian wahai Muhammad. Nabi hanya mengikut arahan. Sebab tu isteri kedua Rasulullah nama Saudah bintu Zam'ah. Puan-puan tahu, Sayyidatuna Saudah ini Nabi kahwini dalam keadaan Saudah bahasa kita tua lah, banyak umurnya. Waktu nak naik unta waktu unta tu duduk, Sayyidatuna Saudah tak boleh nak naik unta tu. Sebab dia orang berumur, jadi unta kan tinggi, walaupun dia dah duduk, nak kena, kalau kita orang muda, kita kangkang kaki tu kan. Hak ni nak kena seseorang, nak kena ada pengalas. Nabi bertimpuh di depan tu. Untuk Sayyidatuna Saudah pijak ni, paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertimpuh di tepi unta dah duduk, Nabi bertimpuh, Sayyidatuna Saudah pijak paha Nabi, baru naik atas unta. Punya baik si suami tu. Oh, kita kata patutlah isteri dia sayang, Ustaz. Kami buka pintu pun tak pernah. 14 tahun kahwin, sekali tak pernah buka pintu, Ustaz. Tu yang saya buat tak heran kat dia, Ustaz. Tu nak cari alasan juga tu. Rasulullah letak paha. Memang baiklah. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila para sahabat dia nak tahu Nabi buat apa. Kalau di luar, dalam masjid, di pasar, di medan perang, di tepi jalan, di depan masjid, di dalam kebun, di tempat lain, sahabat melihat Rasulullah makan, solat, berbicara, tolong orang, berniaga, sahabat tengok. Tapi kalau dalam rumah, sahabat tak tahu Nabi buat apa. Sahabat nak tahu Nabi buat apa dalam rumah. Mereka berjumpa dengan isteri-isteri. Rasulullah buat apa? Tidur lambat apa? Bangkit tidur lambat apa? Kak duk tunjuk depan kami je baik. Itu ayat saya. Cara kita bersembang hari ni. Sahabat-sahabat pergi jumpa isteri-isteri Nabi ni, tanya Nabi kalau dalam rumah Nabi buat apa? Kalau dalam rumah kan Nabi balik. Lepas sembahyang subuh Nabi jumpa sahabat semua, Nabi balik duha sampai waktu berapa tu, petang Nabi buat apa dalam rumah, malam Nabi buat apa dalam rumah. Jawab Sayyidatuna Aisyah, kalau kalian nak tahu apa yang Nabi kalian buat dalam rumah, kana fi mihnati ahlihi. Nabi kalian akan buat apa yang kami buat. Kalau saya di dapur, Nabi kalian akan di dapur. Kalau saya di ruang tamu, Nabi pernah memegang penyapu untuk menyapu sampah. Kalau saya di luar, Nabi yang mengangkut air, kan kena angkut air minum jauh. Nabi yang akan mengangkut air daripada luar. Itu maksud kana fi mihnati ahlihi sallallahu alaihi wasallam. Tolong di dapur pun Rasulullah, tolong di ruang tamu pun Rasulullah, dalam bilik pun Nabi, di luar rumah pun Nabi yang tolong. Isteri-isteri baginda. Sebab tu semua, ketika mana diberi pilihan, semua nak duduk dengan Nabi. Tak mau pisah. Isteri-isteri Rasulullah pernah
ada jadi konflik sikit sebab hidup dengan Rasulullah susah. Tiap-tiap kali dapat harta berjuta-juta, harta, nilai harta daripada luar, walaupun dapat kadang-kadang puluh ribu, ratus ribu, jutaan ringgit kadang-kadang, Nabi ambil, Nabi sedekah semua. Siapa berani dan sanggup nak hidup dengan Rasulullah yang menyedekahkan ke semua harta, silakan. Nabi pernah solat asar, habis bagi salam, Nabi bangun keluar, lintas paha para sahabat. Nabi langkah. Selalunya Nabi duduk berzikir. Sahabat bangun cari Nabi. Ya Rasulullah, kenapa terus keluar? Nabi kata, aku teringat sebentuk cincin berbaki dalam rumah salah seorang isteriku. Aku teringat selepas solat tadi sebentuk cincin emas di dalam rumah salah seorang isteriku. Aku risau Allah ambil nyawaku dalam keadaan harta dan dunia ada dalam rumah aku. Rupanya Nabi keluar tu pergi ambil emas tadi, yang sekeping tu bagi kat orang. Sehingga satu hari isteri-isteri Nabi ni berlaku konflik sebab Nabi sampai tak tinggal apa. Kalau kurma tinggal 5-6 biji, kadang-kadang tinggal 3 biji dalam rumah, Nabi akan suruh orang susah pergi ke rumah isteri-isteri Nabi, tanya ada apa makanan, minta, kata Rasulullah, minta makanan itu untuk diberikan kepada orang susah. Siapa tahan, silakan bersama dengan Rasulullah. Siapa tahan, silakan bersama dengan Nabi SAW sampai akhir hayat Nabi. 3 hari rumah kami tidak berasap. Itu perkara biasa, kata Sayyidina Aisyah. Itu perkara biasa. Kami redha dan kami sayang Nabi SAW. Kata Sayyidina Aisyah, kami suka, kami sayang Rasulullah. Kami lebih utamakan akhirat kami dengan Rasulullah. Allah pernah bagi pilihan kepada isteri-isteri Nabi, nak yang mana? Wahai Muhammad, kamu boleh lepaskan mana-mana isteri kamu yang tak selesa dengan kehidupan kamu. Boleh lepaskan, tak berdosa. Nabi tanya isteri dia semua, siapa yang nak boleh berundur diri. Dalam keadaan yang begitu susah, Nabi sebenarnya mempunyai harta yang banyak, tapi sifat Rasulullah begitu. Ada orang pernah bagi kepada Rasulullah ribuan ekor kambing. 1000 ekor kambing. Puan-puan sekalian, 1000 ekor kambing, tuan-tuan darab dengan RM1000. Hari ini harga kambing. 1000 ekor kambing, tuan-tuan darab dengan RM1000. Nabi pernah mendapat ribuan ekor. Pagi Nabi dapat, petang Nabi bagi semua dah ke orang. Petang tu, habis. Sebab tu duduk dengan Rasulullah cabaran yang tinggi. Kamu nak akhirat, silakan. Nabi kata, silakan bersama dengan aku. Aku jalankan tanggungjawabku sebagai suami yang baik. Rasulullah jalankan tanggungjawab sebagai suami yang baik, ada akhlak yang baik, suami yang rajin, punya mulut dan lisan yang baik, ibadah yang baik. Tetapi aku nak macam ni, nak sederhana aja dengan ahli keluarga aku. Yang tu bukan sederhana dah tuan-tuan, puan-puan. Puan-puan baca sirah kehidupan Rasulullah dengan isteri bukan sederhana, maksudnya sangat menguji, sangat menguji. Maka Sayyidatina Khadijah ni, Allah punya muliakan Sayyidatina Khadijah. Selama Sayyidatina Khadijah hidup, Allah tidak izinkan untuk Rasulullah mengahwini mana-mana wanita lain. Duk dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Lepas Sayyidatina Khadijah wafat, jasad Sayyidatina Khadijah dikebumikan di perkuburan Ma'lah. Perkuburan Ma'lah ni di Mekah. Keluar pintu Marwah, kalau nak pergi rumah Rasulullah belah kanan dalam 15 meter, dekat saja, 15-20 meter, rumah Rasulullah belah kanan. Perkuburan Ma'lah yang menyimpan, dikebumikan jasad Sayyidatina Khadijah dalam beberapa kilometer. Saya selalu pergi berjalan. Bukan pergi berjalan-jalan, pergi berjalan kaki. Orang lelaki dibenarkan masuk dalam perkuburan itu. Dalam perkuburan tu ada banyak para sahabat. Nombor 1 yang paling tinggi di situ adalah Sayyidatina Khadijah lah. Di situ juga ada Asma binti Abu Bakar.
Di situ juga ada Sayyidina Abdullah ibn Zubair dalam tu. Banyaklah sahabat-sahabat Nabi dalam perkuburan Ma'la. Sayyidatina Khadijah meninggal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 50 tahun. Kahwin tadi umur berapa? 25. Rasulullah umur 25. Rasulullah umur 50, Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia. Berapa tahun hidup bersama? 25 tahun. Isteri yang paling lama dengan Rasulullah adalah Sayyidatuna Khadijah. 25 tahun hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafat waktu Nabi umur 50. Tahun yang sama Abu Talib juga meninggal dunia. 2 orang. Sayap kanan dan sayap kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun itu dinamakan tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Waktu tu dah jadi Nabi. Sudah jadi Rasul. Nah, dan Nabi dikurniakan anak 6 orang. Cuba bayangkan, daripada 9 orang isteri ataupun 11 orang isteri, kesemuanya tidak dikurniakan anak. Kecuali 2 orang isteri sahaja. Yang pertama Khadijah, yang kedua hamba yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Anak Nabi 7 orang, 6 daripada Khadijah, 1 daripada Maryah Al-Qibtiyah, iaitulah Ibrahim. Cuba kita renung sekejap, kita renung 1 minit. Yang lain semua boleh melahirkan. Semua sepatutnya boleh melahirkan. Zainab binti Jahash, Safiyah bintu Huyai, Aisyah masih muda, Sayyidatuna Aisyah muda, anak dara waktu Nabi berkahwin. Hafsah bintu Umar, ramai isteri Nabi yang muda-muda. Boleh, maksudnya kemungkinan mengandung dan melahirkan anak, tetapi Allah memilih hanya rahim Khadijah binti Khuwailid untuk mengandungkan anak-anak Rasulullah. Mulianya Khadijah. Sebab tu tak ada siapa boleh menandingi Khadijah. Sehingga Sayyidatuna Aisyah kata, "Ma ghirtu ala ahadin min nisa'i Rasulillah." Rasulullah sayang aku, kata Sayyidatuna Aisyah. Aku tak pernah cemburu kepada seorang pun. Illa Khadijah. Kecuali Khadijah. Cemburu juga. Sebab apa? Sebab Sayyidina Aisyah nak dia nombor 1, tapi tak. Kata Sayyidina Aisyah, aku tak pernah cemburu kepada mana-mana perempuan yang dicintai oleh Rasulullah melainkan Khadijah. Sampai Khadijah wafat pun, apabila Nabi sembelih kambing, Nabi akan kata, "Wazzi' ala asdiqai Khadijah." Bagi kat rumah kawan-kawan Khadijah. Masya Allah. Punya tebal kerinduan Rasulullah kepada Sayyidatuna Khadijah. Tebalnya ingatan Rasulullah kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kan lepas Khadijah meninggal, Nabi duduk di Mekah sekejap, kemudian Nabi bermusafir ke Madinah. Nabi bermusafir ke Madinah, bila Nabi balik kampung, tempat pertama yang Nabi pergi mana? Kubur Sayyidatuna Khadijah. Sikit-sikit Khadijah dah wafat. Kalau sembelih kambing pun bagi kat kawan-kawan Khadijah. Kalau duduk rumah Safiyah, cerita Khadijah. Duduk rumah Hafsah, cerita Khadijah. Duduk rumah Juwairiyah, cerita Khadijah. Duduk rumah Zainab, cerita Khadijah. Tak habis-habis Khadijah, kata Sayyidina Aisyah. Tu ayat tu. Ada hadis nah, ada hadis. Ada hadis kisah itu. Hadis kisah apa? Sikit-sikit Khadijah. Ya Rasulullah, tak habis ke kisah Khadijah? Hebat sangat ke Khadijah ya Rasulullah? Sampai Nabi sebut dalam hadis ini, Nabi kata, "Wallahi laqad amanat bi id kafara biyan nas." Ketika seluruh alam tidak beriman dengan aku sebagai Rasul, Khadijah mengucapkan, "La ilaha illallah annaka Rasulullah." Nabi kata, seluruh alam ketika itu. Khadijah seorang je sebut la ilaha illallah annaka Rasulullah, kata Rasulullah. Anak tahu kenapa aku sayang dia.
wa awatni idh rafadani nas. Wahai Aisyah, waktu tu orang tolak aku. Khadijah ambil aku ketika mana orang tolak aku. Wa saddaqatni idh kadzdzabani nas. Wahai Aisyah, ketika mana orang tidak mempercayai aku, wanita ini mempercayai aku. Khadijah. Apa saja Nabi cerita, Khadijah percaya. Nabi cerita Jibril datang, Khadijah percaya. Nabi kata aku pesuruh Allah, Khadijah percaya. Nabi kata wahai Khadijah, kamu kena beriman dengan aku. Khadijah sebut la ilaha illallah annaka rasulullah. Nabi kata wahai Aisyah, ni ayat emas. Tuan-tuan. Nabi kata apa? Nabi kata Aisyah, inni ruziqtu hubbaha. Aku dikurniakan kecintaan kepada Khadijah. Habis ayat tu pemati terus tuan-tuan. Perempuan sekalian. Ayat tu, ayat pemati. Inni ruziqtu hubbaha. Wahai Aisyah, kamu tak boleh halang aku untuk mencintai Khadijah. Terus menerus mencintai Khadijah. Kerana aku dikurniakan kecintaan kepada Khadijah. Nabi sangat sayang kepada Sayyidah Khadijah, seperti mana yang kita dengar pada hari ini, satu persatu kisah yang saya bawakan kepada perempuan, macam-macam. Dikurniakan anak 6 orang dengan Sayyidatina Khadijah. Selama berapa tahun duduk berkahwin bersama, 25 tahun, 6 orang anak. Di mana Nabi membesarkan anak-anak tu? Di rumah tadi inilah. 6 orang tadi ni. Qasim, Abdullah, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Kulthum. Hak laki-laki 3, perempuan 4. Laki-laki semua meninggal di depan Nabi SAW. Yang laki-laki. Bayang, Allah Ta'ala uji. Nabi dan Sayyidatina Khadijah, anak laki-laki. Anak perempuan semua hidup. 4-4. Anak laki-laki disebutkan dalam kitab sirah, ada yang hidup beberapa bulan, ada yang setahun lebih. Setahun setengah, setahun 9 bulan, dah boleh jalan dah setahun lebih. Dah boleh berjalan. Dah boleh panggil ayah. Dah boleh panggil ayah, dah boleh bermain, dah boleh. Tuan-tuan bayangkan, puan-puan bayangkan, Allah uji, Allah tarik tiga-tiga tadi. Bukan setahun serentak lah. Ada yang tahun ni, ada yang selang beberapa tahun. Kesemuanya meninggal dan Nabi memegang anak-anak laki-laki yang sangat Nabi sayang ni. Nabi pegang dan Nabi pangku, air mata Nabi berguguran laju daripada mata Nabi. Air mata bercurah-curah, air mata daripada mata Rasulullah SAW turun, bergegar tubuh badan Nabi. 3 Allah uji. Dan kata para ulama, sebenarnya bukan 3, 6 anak-anak Rasulullah yang meninggal di depan Rasulullah. 6. Semua anak-anak Rasulullah, termasuk yang perempuan, tetapi mereka meninggal ketika besar. Sayyidatuna Zainab, Kulthum, Ruqayyah, kesemuanya meninggal ketika mereka telah pun berkahwin. Besar, dah ada anak. Waktu Nabi hidup, hanya tinggal Sayyidatuna Fatimah sahaja. Kemudian Nabi wafat. Lepas beberapa bulan, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha pula wafat. Sayyidatina Fatimah pula wafat. Begitulah ujian yang kita dengar pada hari ini daripada kisah yang sangat menarik daripada kehidupan Sayyidatina Khadijah, bagaimana beliau radhiyallahu anha disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton di sana, jangan lupa subscribe channel YouTube rasmi kami, Ustaz Wadi Anwar Official, supaya anda tidak ketinggalan video-video dan ceramah-ceramah terkini saya. Semoga kita mendapat manfaat. Terima kasih.